Hai students, so inilah teknik menjawab kertas 3. So yang teacher pakai 2019, kamu ada 1 jam 30 minit, sama je macam sebelum ni. So tolong faham ada section A, section B. Section A 28 markah untuk 2 soalan, section B ada 2 soalan. Jumlah markah dia ialah 12 untuk satu, pilih satu, dan jumlah dia ialah 40. Okey, so untuk bahagian A, kamu ada 28 markah. Kamu kena jawab ke semua soalan. Ada 2 soalan kat sini. Dan tolong bila dapat soalan macam ni, cari aim of experiment. Tujuan eksperimen penting sangat. Kamu akan nampak teknik dia lebih mudah jika kamu dah tahu tujuan eksperimen dia apa ya. Kamu akan dapat diagram. So daripada diagram tu, kamu akan dapat dalam kes ni ialah ralat sifar ataupun zero error. Just tengok dekat situ dan berikan jawapan dia. So it's very simple. Check dulu unit dia apa, dan kat situ kamu nampak jarak dia ialah 10 kan. So kita tahu dia ialah 1.0. Okay, so check dulu ada unit ke tak. Kalau tak ada unit, tolong letakkan. Biasanya dalam exam kita dah bagi siap-siap. So seterusnya kamu nak kena record apa yang ada dalam bacaan tersebut. So just bagi jawapan kat situ, kamu akan dapat markah penuh ya. So tolong berhati-hati, check dulu dan recordkan betul-betul. Seterusnya kamu akan dapat manipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan. Now ada tips kat sini ya. Tadi teacher kata suruh cari tujuan eksperimen kan. So dalam tujuan eksperimen, kamu akan dapat simbol. So ada 2 simbol dekat situ. So teacher highlight sekarang ni. So kamu nampak ada IB dengan IC. So salah satu tu ialah manipulasi, salah satu tu ialah gerak balas. So kalau kamu dah tahu, bagus. Kalau tak tahu lagi, pergi dekat sini. Kamu nampak apa yang diberikan ialah IB. Bermakna ini ialah manipulasi ya. Maknanya bergerak balas ialah IC. So senang macam tu. Let's say kamu tak tahu lagi, kamu pergi dekat bahagian sini, bahagian soalan graf. Seperti yang kamu nampak, IC tu ialah gerak balas dan IB tu ialah manipulasi ya. So gunakan konsep kat sini untuk kamu tahu ataupun kamu nak confirmkan. So lepas kamu dah confirm, kamu boleh tulis seperti yang teacher tulis ni. Seperti yang kamu nampak, teacher tulis simbol saja sebab dalam fizik kita galakkan kamu tulis simbol So untuk yang dimalarkan, seperti yang kamu nampak, yang sama ialah bacaan ralat sifar dan kamu dapat full mark dekat situ. Seterusnya kamu dah selesai, kamu boleh pergi kepada yang ni, bahagian ni dah tulis, yang ni pun dah tulis, yang tadi yang kamu rekodkan tadi tu, jadual yang kamu nampak kat situ ya. So jadual kat sini teacher dah lukiskan. Go straight to the ID yang diminta nampak teacher highlight kat situ. So tolong tuliskan dan jangan lupa tuliskan unit dia. So kat sini 1 markah untuk tajuk, 1 markah untuk unit dia. Seterusnya 2 markah lagi ialah bila kamu tulis jawapan yang betul untuk jadual tersebut. Selesai. Seterusnya ialah graf. So kat sini teacher nak tunjukkan graf dia macam mana boleh dapat 5 markah ya. Now tolong pastikan kamu pakai hujung ke hujung dan check, ingat gunakan konsep lengan kamu untuk gerak balas dan juga manipulasi ya. So itu ialah markah yang kamu kena dapat. So 5 markah ya. 1 markah ialah untuk tajuk, 1 markah ialah untuk unit, 1 markah ialah plot, 1 lagi markah ialah kamu garis, dan seterusnya 1 lagi markah ialah separuh daripada kertas graf telah digunakan ya. Seterusnya ialah relationship. So seperti yang kamu nampak dekat situ, is it directly proportional ataupun increasing linearly ya. Soalan nombor 2 ialah soalan graf. So cari aim of experiment, tujuan eksperimen, cari graf tersebut. So kamu ada graf dan kamu kena refer pada graf itu untuk jawabkan dia. So dalam kes ni kamu nampak graf tu garis lurus menaik, so increases. So daripada graf ni kamu kena kira ataupun kamu kena cari dan tarikkan guna pembaris untuk dapatkan jawapan dia. So kamu tunjuk, kamu dapat 1 markah, jawapan bersama unit kamu dapat 1 lagi markah. Untuk kecerunan, macam biasa, kamu pakai formula yang biasa. Teacher memang galakkan kamu ambil poin yang sebelum ni dan seterusnya kamu ambil poin yang paling hujung sekali. So tolong pastikan kamu dapat koordinat yang tepat. Kena bagi jawapan yang sangat-sangat tepat sebab kat sini memang kita akan tengok kepada graf yang kamu pakai tersebut.
So pakai formula tersebut dan carikan jawapan dia bersama dengan unit. Kamu nak bagi 2 decimal boleh, kamu nak bagi fraction pun boleh. Pastikan bersama unit. Daripada situ, kamu akan dapat formula yang baru dan kamu akan gunakan kecerunan yang kamu dapat sebelum ni untuk jawabkan soalan bahagian ni. So, kamu nampak kat situ ada power dan kat situ kamu nampak ada M. Kamu just cari kat dalam kenyataan, dia ada bagi tahu. Dan kat sini ialah soalan aras tinggi ya. So, kamu akan nampak T over theta tu ialah kita punya gradient ataupun kecerunan kita. So, pastikan kamu biasakan dengan soalan macam ni supaya kamu tak buat silap ya. Seterusnya ialah situasi. Let's say benda ni berlaku kalau kita ubah sesuatu dan kamu nak kena jawab sama ada dia increases ataupun same ataupun decreases. So kamu kena biasakan dengan formula dan kena faham konsep yang logik kat situ. And of course kat sini kita akan tanya langkah berjaga-jaga. So teacher harap kamu dah hafal 2 langkah berjaga-jaga yang mesti kamu tahu ya. Nanti teacher beritahu lagi. Jom kita pergi kepada soalan section B. Session B ada 2 soalan, soalan form 4 dan soalan form 5. Kamu pilih satu, markah setiap satu ialah 12. Kalau kamu rasa tak yakin, teacher galakkan kamu jawab kedua-dua soalan dan kita akan tanda dan kita akan cari markah yang paling tinggi ya. Dalam setiap soalan section B, kamu akan dapat 2 gambar ataupun 2 situasi. So, kamu nak kena cari inference daripada situ. So, inference kena guna perkataan depends on. Okey, ataupun bergantung kepada. So biasakan dengan bahasa untuk guna inference dalam fizik. Teacher akan fokus kepada inference bila dah selesai kepada semua teknik menjawab ya. So 1 markah untuk inference, 1 markah untuk hipotesis. Hipotesis kena ikut kepada eksperimen. Kamu akan dapat 10 lagi markah untuk soalan yang bawah tu. So aim of experiment. Seterusnya variable, seterusnya ialah apparatus dengan material, kamu boleh cantumkan dia. Seterusnya arrangement of apparatus, kamu kena lukis studi sahaja ya. Seterusnya kamu kena buat procedure. So untuk procedure ada 5 steps. Kalau boleh teacher jadi kamu, teacher akan hafal steps 1, 2, 3, 4, 5. Now teacher akan fokus kepada benda ni bila teacher dah habis teknik menjawab ya. Seterusnya ialah tablet data, just buat jadual biasa. Seterusnya kamu kena lukis graf untuk analisa data. So jumlah dia keseluruhan seperti yang kamu nampak dekat situ, teacher dah bagikan markah dia. So dapatlah jumlah dia 10 markah. So soalan nombor 4 ni ialah soalan form 5. Again benda yang sama kamu akan dapat. So teacher selalu train student teacher untuk dapat full mark dekat bahagian ni. So tolong ya tahu ke semua eksperimen yang kamu dah tahu akan keluar dalam exam. Seterusnya tahu soalan-soalan macam ni untuk kamu pastikan kamu dapat full mark ya. So good luck.